979. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi redha terhadap hukum Allah Ta'ala. Baik, dalam kitab ini bab redha terhadap hukum Allah adalah bab yang terakhir. Jadi satu lagi ujung tu, satu bab je lagi. Tapi itu bukan bab, dia panggil cerita. Cerita landing lah, nak landing. Pengarang kitab ni dia nak landing dia punya kitab ini, ataupun dia nak mendarat mendarat. Dia mendarat dengan satu cerita, tapi bukan satu bab. Tetapi kalau dia sudut bab, bab yang terakhir ialah bab redha terhadap hukum Allah. Ya. Baik, maknanya di sini kalau kita lihat pula, bab yang pertama dalam kitab ini ialah bab ikhlas. Ya, bab ikhlas, maut dan sebagainya lah. Akhirnya bab hukum. Saya nak tekankan di sini, nak sentuh juga di sini bahawa dari sudut Islam, ya, perkara pertama bila kita berdepan dengan orang ini bukannya hukum. Ya. Kita cerita dulu tentang keikhlasan. Ibarat kata kalau orang masuk Islam, baru masuk Islam, tak boleh hanya cerita hukum masuk Islam ni pertama sekali awak kena bersunat. Itu dia. Ha? Cerita dulu awak ni Allah Ta'ala ni esa. Kita ni Tuhan yang buat. Lepas tu cerita-cerita lagi sebagai bukti kita ni nak bersyukur pada Allah Ta'ala yang buat kita ni, kita kena semayang. Puasa, zakat, haji apa semua. Tapi bila buat benda tu kita kena ikhlas. Ya. Lepas tu last sekali barulah cerita tentang hukum. Dalam kitab ini dicerita belaka dah. Ya. Bab jangan berzina, jangan mencuri ke apa dia lagi. Lepas tu sifat-sifat yang patut ada pada diri kita sebagai Muslim, jangan sombong, kena ikhlas, jangan riak, jangan ujub. Last sekali kalau perangai tak berubah juga baru mari hukum. Itu dia. Sebab tu bab hukum ni duduk akhir sekali. Ya. Benda ini kalau kita tak faham dia punya kronologi dia, dia punya rentetan dia tu, maka kita akan silap approach. Kita banyak mendahulukan nak hukum orang. Akhir sekali timbul fitnah kepada agama, ya, kepada Islam sendiri. Islam adalah satu agama, cerita dia nak hukum orang. Ya. Tetapi Islam dia mari nak menyelesaikan masalah. Awak mencuri kenapa? Dia kata ialah susah cari makan. Baik. Negara mesti memikirkan bagaimana nak suruh rakyat senang cari makan. Bila negara fikir, negara kena tengok keadaan negara pula. Ada potensi tak untuk aku bagi kemewahan pada rakyat? Ada. Minyak banyak, biji banyak. Habis kenapa duit tak ada, rakyat susah? Sebab penyelewengan. Settle yang bab penyelewengan dulu. Ya. Penyelewengan di kalangan pemimpin, duit tak ke mana-hala, duit minyak tak tahu ke mana-hala, apa semua settle bab tu. Ya. Dah settle semua, rakyat pun senang. Lepas tu kita cerita pula jangan mencuri, kena sembahyang elok apa semua. Tapi mencuri juga, marilah hukum, belas sekali. Ya. Berzina. Pasal apa berzina? Yalah saya nak kahwin, mak ayah tak bagi. Dia kata suruh kerja dulu. Maknanya di sini kesukaran untuk berkahwin itu wujud dalam masyarakat. Ya. So settle dulu. Pejabat agama kena all out bagi kefahaman pada mak ayah, ya, supaya mudahkan urusan perkahwinan. Sekarang ni maknanya pekerjaan susah. Semalam saya punya pekerja saya sekarang, dia kata dia 24 bulan ni dia akan berhenti lah. Sebab dia, saya ingat 2 tahun kot dia kerja dengan saya. Dia dapat PTD. Ditunjuk yang mohon 123,000 orang. Ya, yang mohon pekerjaan 123,000 orang. Yang diselect dan ditapis untuk menghadapi temudega pertama 70,000 orang lebih lah nanti, ya. Lepas tu tapisan yang terakhir, temudega terakhir 8,000 lebih. Nak pakai 300. Ya. Dia tunjuk angka 300. Anda adalah 300, salah seorang daripada 300 orang yang dipilih. So kedudukan
dalam masyarakat kita itu satu post yang saya cerita baru ni, kaunseling dia macam tu juga, nak pakai 49 orang, minta 70,000 ke berapa saya tengok dah. Ya. Jadi kaunselor di Kementerian Kesihatan. Jadi suasana masyarakat keluar universiti pun payah dapat kerja. Bila keluar universiti umur 25, 24, 25, 23, 24, 25 ke atas. 23, 24, 25 ni jenis galak nak kahwin dah. Ya. Bila nak kahwin, blok dia ialah hantarannya tinggi, mas kahwinnya tinggi, mas kahwin murah lah hantaran. Pergi dekat bajet dekat 15,000. Kawan ni nak ambil mana? Nak buat loan pun kerja yang jenis apa ni, syarikat ni, maknanya loan tak, bank tak nak bagi kadang-kadang. Ya, tak nak bagi loan, personal loan. Jadi di situlah maknanya akhir sekali bawa tunang konon-konon. Ataupun sebelum bertunang tu pun nak kena pakai duit juga nak bertunang. Ya tak ya, berjalan je dah dulu. Berjalan itulah yang menyebabkan akhir sekali berlaku perzinaan. Adilkah kalau sekiranya kita menjalankan hukum zina kalau betul saksi cukup lengkap memang budak ni berzina? Ya. Tidak adil. Sebab suasana dia nak kahwin tu susah. Ya. Sebab tu Islam dia ada satu ketikanya, bila suasana terlalu susah nak kahwin, perempuan boleh menikahkan diri dia sendiri. Situasi macam mana? Terperangkap tengah laut. Contoh jatuh di lautan. Laki perempuan. Maknanya jatuh antara mati dengan hidup. Tapi takdir Tuhan adalah satu kayu ke benda dapat berpaut, dihanyutkan oleh air laut sampai ke pulau. Ya. Sampai ke pulau. Pulau ni tak ada orang. Contoh. Ya. Maka bila pulau tak ada orang, ya, maka pada masa tu hak tinggalnya berdua. Siapa dia? Laki perempuan. Ya. Bertahan 2-3 bulan, tak boleh. Laki perempuan mari pula nafsu seks mari. Makan tu boleh kira lagi lah, carilah apa-apa yang ketam ke apa benda. Tapi dari sudut nak kepada laki perempuan tak boleh pergi. Sebab tak kahwin. Maka dalam situasi begitu, maka perempuan boleh menikahkan diri dia sendiri. Lepas tu bila balik, katalah takdir selamat ke pun dia, balik tempat bombok balik ke, kahwin semula lah. Itu ada dalam fiqh tu dia disebut. Mazhab kita pun ada. Dia macam kes babi lah juga. Tak boleh nak makan lah sekali, tak ada benda dah, yang adanya babi, bantai lagi asalkan boleh hidup. Ya. Jadi ini yang kita katakan fiqh ni tuan-tuan, dia satu benda yang agak orang panggil boleh maknanya anjal macam getah tarik dia anjal. Baik, dari sudut hukum, inilah dia yang saya nak sentuh. Saya nak buat itu dulu, nak bagi satu world view, tasawur, bahawa tuan-tuan kena faham kenapa pengarang kitab ini dia letak ujung sekali bab, maknanya redha terhadap hukum Allah Ta'ala. Ya. Baik, kita baca sikit yang sebagai sambungan. Dan murka Allah pada hamba dalam 3 perkara. Pertama, jika cuai atau meringankan perintah Allah. Kedua, tidak redha pada hukum pembahagiannya daripada Allah. Dan jika bermohon sesuatu lalu tidak diberi, ia marah kepada Allah. Jadi di sini dia kata Allah Ta'ala ni marah pada hamba ni. Marah ni dia bukan berdosa. Tuhan tak kenal. Allah Ta'ala marah kita. Abghadul halal indallahi at-talaq. Benda halal tapi Tuhan marah, apa dia? Talak. Cerai. Cerai bini tu halal. Ada dalam syariat kita, dah tak lagi juga, cerailah kamu. Tapi benda tu maknanya bila cerai, aku benarkan cerai, maknanya benda tu halal, tapi aku marah. Aku tak setuju. Kalau boleh kira, jangan bercerai. Tak boleh kira juga, tak apalah. Ya. Jadi hak ni pun lagu tu juga, bila cuai atau meringankan perintah Allah. Cuai ni sembahyang lambat, ya, zakat pun maknanya tak ada langsung, maknanya sensitivity. Ada duit dalam banknya sebanyak sekian-sekian, layak sangat dah terima zakat tapi tak keluar. Tak ada berasa bila saya cakap lagu ni, contohlah ya. Lepas ni petang ni, hari ni pagi ni nak pergi bank nak pergi check. Tengok berapa
standby untuk bulan Ramadan ni nak keluar zakat simpanan. Tak ada. Ya. Jadi itu dipanggil merengan-rengan. Last sekali bila tak ada, last sekali apa dia? Last sekali dah hanyut sampai tahun depan. Hak tahun ini tak keluar. Ya. Campur dengan ialah maknanya kita pun baru ada kesedaran bahawa zakat itu bukan setakat zakat fitrah. Baru je kesedaran kembali. Rupa-rupanya zakat ni ada lagi zakat hartanya, zakat macam-macam, emas dan sebagainya. Nombor 2, tidak redha pada hukum pembahagiannya daripada Allah Ta'ala, terutama sekali dalam bab faraid. Kan? Hak perempuan, hak lelaki ni dia kacau bab faraid ni, ikut pengalaman saya, dia kacau untuk orang rumah dia. Ya. Dia kacau untuk orang rumah dia, dia jolok sana jolok sini engkau. Kan? Minta sama banyak je. Bila mentua dia mati. Untuk dia tak payah kacau dah, sebab bila ayah mak dia mati, dapat ke dia? Lebih. Tetapi kekacauan berlaku bila mentua dia, mak mentua dengan pak mentua dia mati. Ya. Jadi maka dia pun duduk jolok isteri dia. Supaya bangkitkan, dia kata kalau boleh bagi sama banyak. Ini ayah anak mak belaka, anak ayah belaka. Jadi dia tak tahu kenapa hukuman itu, hukum pembagian harta pusaka tu dilebihkan pada lelaki. Dia tak tahu yang tu. Bahkan setengah ayah pun dia ada juga tersebut. Dia kata kalau aku mati ni harta bagi sama banyak. Itu yang jadi clash lah. Benda tu pula dia cakap 2, 3, 4 orang, bukan semua anak. Jadi habis huru-hara lah anak-anak. Anak lelaki tak dengar, anak perempuan dengar. Orang perempuan tak kuat saksi dia. Jadi dia kena anak lelaki yang tu. Kalau anak lelaki redha, jalan. Tak redha tak boleh. Jadi redha dengan pembahagian daripada Allah Ta'ala. Begitu juga kes satu orang mati, anak lelaki tak ada, dia divert kepada ataupun dia corner kepada adik-beradik, pak saudara, anak-anak yang anak-anak yang mati tadi, pak saudara anak perempuan. Jadi benda ni mungkin belah suami kepada anak perempuan tadi, ayah dia mati kan. Dia kata mana boleh, tak ada pasal-pasal dapat pak saudara. Jadi tidak redha. Hikmah kenapa orang lelaki diberi lebih ni ialah supaya dia bertanggungjawab. Dia bagi makan minum pada anak bini dia, lepas tu in case maknanya adik-beradik dia, suaminya tinggalkan dia, dah dapat harta banyak ni. Ada juga berlaku macam tu, tinggal. Bercerai-berai ataupun mati ke, maka dialah yang bertanggungjawab jaga adik-beradik dia yang perempuan. Itu dia kenapa maknanya orang panggil dilebihkan pada lelaki. Tinggal lagi pendidikan itu, bab ini tak sampai pada lelaki. Bila dapat kepada lelaki, adik-beradik lelaki ni dia habis semua sekali. Itu bab pendidikan. Tak dididik orang lelaki ni, awak kena ingat, harta pusaka ni kena ada reserve. In case ada suami kepada adik-beradik awak yang meninggal dunia, awak yang kena take over tanggungjawab untuk nak jaga adik awak, kakak awak, termasuk anak-anak yatim tu. Jangan bila dapat pusaka lebih, awak belasah semua. Habis dalam masa 2-3 bulan, habis. Jadi bila berlaku kematian kepada ipar adik-beradik yang yang perempuan tadi, suami dia mati, dah awak pun tak boleh nak support dia. Sebab duit dah habis dah. Sebab awak fikir itu duit awak. Sepatutnya awak kena fikir, ini duit tanggungjawab arwah kepada aku. Kalau apa-apa berlaku pada keluarga, aku kena bertanggungjawab. Itu dia. Baik. Nombor 3, jika bermohon sesuatu lalu dia tidak diberi, maka dia marah pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak suka 3 jenis manusia ni. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa tabi'una sallallahu alhamdulillah.
pagi ni pagi ni ialah siapa tak puasa, nak puasa tu boleh niat lagi. Cuma petang ni dekat maghrib kita bila buka nanti kita ada majlis berbuka puasa secara berjemaah pada maghrib nantilah. Jadi siapa yang puasa dia jemputlah buka kat sini.